Dengan tiba-tiba, bayangan tu mula bergerak-gerak tau. Perlahan-lahan seakan-akan memalingkan kepala dia tu betul-betul ke arah si Akmal ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, makcik-pakcik dan seantero orang-orang manusia di sekeliling dunia ni. Aku harap korang semua siap-siap belaka lah ya. Alhamdulillah, hari ni kita dapat bersama lagi dalam segmen Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Hari ni aku nak kongsikan kat korang dua kisah. Yang pertama dari audien aku yang hantar cerita dia melalui email dia. Okey, aku nak baca sekejap kejap. Assalamualaikum Abang Anas. Saya Akmal, berusia 24 tahun dan berasal dari Perak. Pada malam ni saya nak berkongsikan satu kisah seram pada Abang Anas dan pada para penonton channel Anas Rahmat. Waalaikumsalam Akmal. Terima kasih sebab berkongsi cerita dengan segmen Malam Mistik. Cerita apa yang akan Akmal kongsikan malam ni? Korang tunggu je lah, kejap lagi aku ceritakan. Dan satu lagi kisah ni dikongsikan sendiri oleh mak aku yang kejadiannya sebenarnya hampir sama dengan kisah yang bakal Akmal ni cerita. Yang bakal aku akan ceritakan lah cerita Akmal ni. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku tu, bantu aku tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di akan datang. Yang dah pun subscribe dan selalu support channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. Okey, kita tak payah sembang lama-lama. Jom layan. Kisah ni berlaku masa Akmal ni berumur 9 tahun. Kecil lagi dia masa tu. Dan kisah ni jugalah menjadi salah satu kisah yang sampai bila-bila pun si Akmal ni kata yang dia tak akan dapat lupakan. Sebenarnya guys, punca kejadian ni berlaku datangnya daripada sikap Akmal tu sendiri yang memang suka sangat menyakat kakak dia. Pada waktu malam kejadian tu, mak dengan kakak si Akmal ni waktu tu nak masak untuk makan malam. Nak dijadikan cerita, pisau yang selalu mak dia guna ni untuk potong bawang dan potong sayur tu hilang. Padahal petang tadi tu mak dia baru je lepas guna, lepas tu letak kat tempat yang biasa dia simpan. So mak dengan kakak si Akmal ni cari dan geledah lah satu ruangan dapur tu, tapi tak jumpa-jumpa juga pisau yang diorang cari ni. Akak dengan mak Akmal ni jadi pelik lah kan, entah mana pula pisau ni pergi. Tiba-tiba terlintas pula kat fikiran si Akmal ni nak menyakat akak dia time tu. Si Akmal ni pun mulalah menyakat kakak dia. Si Akmal ni cakap lah, pisau tu mesti ada benda yang datang ambil dan sorokkan sebab dia nak bergurau dengan kau tu kak. Akmal ni cakap lagi kat kakak dia tu, mungkin benda tu suka kat kau agaknya tak kak. Tu yang benda tu ajak kau bergurau ni. Habislah kau kak. Masa ni muka kakak si Akmal ni dah mula berubah. Dan dalam waktu yang sama, kakak si Akmal ni pun cakap lah kat si Akmal tu, kau ni suka sangat cakap benda-benda merepek kan. Jangan sorok sangat ni Mal. Aku takut nanti kena kat batang hidung kau sendiri je. Lepas dengar je kakak dia cakap macam tu, si Akmal ni pun gelakkan je lah kakak dia ni. Sambil dia gelak tu, si Akmal ni pun cakap balik kat kakak dia, tak adanya benda tu nak kacau aku pun. Lagipun bukannya aku takut. Besar betul cakapnya si Akmal ni. Tak semena-mena maknya si Akmal ni yang dari tadi diam je kan, tiba-tiba bersuara dengan nada yang macam tegas tau. Elok sangatlah kau cakap macam tu. Dah kenapa mulut kau tu celupar sangat? Nanti kalau kau kena kacau betul-betul lah baru padan dengan muka kau tu. Dah pergi main kat depan dengan adik kau tu. Jangan kacau orang nak buat kerja lah. Si Akmal ni bila dah kena sound dengan mak dia, terus tersengih-sengih je lah muka dia tu. Lepas tu terus lari daripada mak dia. Kalau tak lari dah tentu-tentu dia kena cubit pula lepas tu kan. Senang cakap si Akmal ni memang kaki gurau lah, kaki menyakat. Lebih-lebih lagi kalau kakak-kakak dia ni memang kegemaran dia lah. Al-maklum lah kan, umur budak-budak lagi kan, cakap pun main lepas je. Mana faham maksud cakap besar ke, cakap celupar ke. Diorang ni main langgar je. So malam tu diorang satu family pun makanlah sama-sama. Lepas makan malam, diorang pun lepak-lepak kejap.
Macam biasa, sampailah waktu nak masuk tidur. Mak bapak dia ni dah mulalah masuk tidur. Lepas mak ayah dia masuk tidur, dua orang kakak dia ni pun masuk tidur sama juga. Dia masuk bilik dia lah. Tinggallah si Akmal ni dengan adik lelaki dia. Akmal dengan adik dia ni tak ada bilik khas pun untuk diorang, sebab diorang kena beralah lah dengan kakak diorang ni. Budak lelaki kan. Tapi Akmal memang tak kisah pun sebenarnya kena tidur kat ruang tamu. Dah normal pun bagi dia. Ruang tamu rumah Akmal ni bersebelahan dengan bilik mak bapak dia. Dan bilik akak-akak dia pula betul-betul terletak dekat sebelah bilik mak bapak dia. Ini gambaran yang Akmal beritahu kat aku. Dia tak sebut pun berapa bilik kat rumah dia. Aku suspek, aku agak lah ada 2 bilik je. Ni apa yang aku agak. Nak jadikan cerita, malam tu mata si Akmal ni susah pula nak lelap. Entah kenapa pun dia tak tahulah apa sebabnya yang dia susah sangat nak lelap. Dia pandang adik dia, memang dah jauh dah adik dia ni dibuai mimpi. Yang si Akmal ni pula terpaksa cuba lelapkan mata dia. Paksa diri dia untuk tidur. Dan akhirnya dia berjaya juga lelapkan mata dia. Tapi tengah-tengah sedap tidur tu, tiba-tiba Akmal dengan adik dia ni terjaga dari tidur. Dalam pukul 2-3 pagi masa tu, serentak diorang ni tersedar. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan diorang berdua ni bangun. Puncanya dari radio kat ruang tamu tu yang tak semena-mena ter-on sendiri guys. Dan yang peliknya, siaran radio tu pula tiba-tiba berkisahkan tentang pengalaman cerita seram pendengar tau. Masa tu si Akmal ni dengan adik dia dah berpandangan sama sendiri tau. Masing-masing tengok muka masing-masing, terpinga-pinga. Yelah, mana tak peliknya kan. Diorang pun tertanya-tanya juga, macam mana radio tu boleh on tanpa ada orang yang on kan. Lepas tu pula ngam pula dia pilih siaran seram lah tu. Dalam tengah si Akmal ni masih terpinga-pinga dengan kejadian radio on sendiri tu, tiba-tiba Akmal terdengar satu bunyi yang macam pelik tau, datang daripada luar rumah dia, dekat halaman rumah dia tu. Ketak, ketak, ketak. Bunyi tu seakan-akan macam bunyi ada seorang yang sedang potong satu benda tau, potong satu objek ni. Adik si Akmal ni pun tanyalah, bunyi apa tu Mal? manalah aku tahu, bisik si Akmal ni pada adik dia. Tiba-tiba Akmal terfikir tahu untuk mengintai daripada celah-celah papan dinding kat ruang tamu rumah dia tu. Lepas tu dia pesan dengan adik dia, "Weh, kau tunggu sini kejap. Aku nak intai jap bunyi apa yang kat luar rumah tu." Bisik Akmal pada adik dia masa tu. Si Akmal pun perlahan-lahan melangkah menuju ke dinding papan tu. Tapi guys, belum sempat dia sampai ke tepi dinding tu, adik dia dah tarik tangan dia sambil bagi tahu, "Mal, jangan pergi sana Mal. Janganlah pergi. Aku takut lah." Pada masa tu Akmal pun stop lah kejap dan dia bagi tahu kat adik dia untuk tunggu kejap kat situ untuk standby. Akmal pesan juga kat adik dia, suruh adik dia lari masuk bilik mak dia kalau terjadi apa-apa kat dia. Lepas je Akmal pesan kat adik dia macam tu, Akmal pun berpaling lah dan teruslah tuju dekat dinding kayu yang agak renggang tu tahu, untuk intai bunyi apa yang datang daripada luar rumah dia tu. Sampai je kat dinding kayu tu, Akmal pun pelan-pelan lah rapatkan muka dia ni betul-betul kat dinding tu untuk mengintai keadaan kat luar rumah dia tu. Yang kebetulan bunyi tu, bunyi ketak-ketak tu masih lagi belum berhenti. Tengah-tengah si Akmal ni mengintai keadaan kat luar rumah dia tu, dia terperasan macam ada satu bayangan hitam betul-betul kat laman rumah dia. Mula-mula tu dia tak dapat nak pastikan betul-betul tau sama ada bayangan hitam tu hantu ke ataupun bayangan pokok bunga kat tepi rumah dia. Sebab kat halaman rumah Akmal ni memang banyak pokok bunga yang mak dia tanam. Tapi lama kelamaan Akmal ni dapat tengok dengan jelas tau benda yang mula-mula dia sangkakan bayangan pokok bunga tu, rupa-rupanya adalah salah satu susuk tubuh yang sedang duduk mencangkung. Akmal ni masa tu betul-betul blur sekejap. Dia tak dapat nak pastikan susuk tu manusia ke ataupun bukan. Dengan tiba-tiba bayangan tu mula bergerak-gerak tau, perlahan-lahan, seakan-akan memalingkan kepala dia tu betul-betul ke arah si Akmal ni. Dan dalam masa yang sama, si Akmal ni pun ternampaklah sepasang mata merah yang macam biji saga tu betul-betul pandang ke arah muka dia tau, ke arah muka si Akmal ni. Walaupun pada masa tu si Akmal ni sebenarnya setengah mengendap makhluk ni dari dalam rumah je tau. Apa yang buatkan si Akmal ni lagi seram dan takut,
bila dia terlihat kepala makhluk tu bergerak-gerak, seolah-olah macam mengangguk-angguk ke arah Akmal tau. Seolah-olah macam benda ni nak bagi tahu yang dia tahu yang Akmal ni tengah intai daripada di balik dinding rumah tu. Masa ni segala bulu roma yang ada kat badan si Akmal ni mencanak-canak berdiri. Bulu tengkuk kepala si Akmal ni tak usah cakap lah, dah tegang-tegang dah naik ni dah meremang-remang dah ni. Dan dalam masa yang sama ni jugalah si Akmal ni tiba-tiba seluruh badan Akmal ni jadi lemah. Dia jatuh terduduk tau dekat atas lantai masa tu. Masa tu dalam kepala otak dia dah tak fikir apa dah. Yang Akmal tahu dia kena jauhkan diri daripada dinding tempat dia mengintai tu. Tapi apakan daya kan, masa tu kaki si Akmal ni betul-betul terasa lembik. Dia tak dapat nak bergerak disebabkan kepala lutut dia tu tak henti-henti menggeletar. Dengan tiba-tiba guys, dalam keadaan yang tak terkawal dah tu, si Akmal ni terasa ada satu tangan yang cuba menarik tangan dia daripada belakang. Bila dia toleh ke belakang, rupanya adik dia yang tarik rupanya. Aku tahu kau nampak sesuatu kat luar tu bang. Dan aku pun tak nak tahu apa yang kau nampak kat luar sana tu. Yang penting kita lari masuk bilik mak dulu, bisik adik Akmal ni perlahan-lahan. Kaki Akmal yang tadi terasa lesu tu, yang langsung tak dapat nak bergerak tu, terus boleh bergerak lepas adik dia tarik lengan dia. Seolah-olah macam adik dia ni macam penyelamat lah masa tu. Tak cakap banyak, si Akmal dengan adik dia ni terus berlari lah masuk ke bilik mak bapak dia orang kan. Lepas tu sampai je kat depan pintu bilik mak bapak dia ni, dia pun cubalah buka pintu. Aduh, kunci pula. Time-time ni lah nak berkunci. Ni bisik hati si Akmal lah. So menjerit-jerit lah diorang panggil mak dia sambil ketuk pintu bilik sekuat-kuatnya. Sebelum pintu bilik tu terbuka, diorang berdua terdengar satu bunyi tau. Bunyi yang seakan-akan benda yang tengah terbang. Macam bunyi kepakan sayap burung atau ayam yang kuat tau daripada luar rumah diorang tu. Macam tu lah, aku cuba bayangkan je. So makin takut lah diorang masa tu. Bila mak diorang buka je pintu bilik, si Akmal ni dengan adik dia ni terus peluk mak dia orang. Mak dia pun terpinga-pinga lah sebab tak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa tiba-tiba si Akmal ni dengan adik dia ni macam kelang kabut sangat kan. Tiba-tiba peluk pula dia di waktu malam-malam macam ni kan. Macam huru-hara sangat kan. Masa ni air mata si Akmal dengan adik dia ni jangan cakap lah, memang deras keluar lah macam air terjun. Bukan tu je, siap meraung-raung lagi. Punyalah dia rasa takut, tapi dalam masa yang sama rasa selamat bila mak dia ada kat depan mata. Sampaikan kakak-kakak dia orang ni yang tidur kat bilik sebelah tu pun terjaga dari tidur. Kelang kabutlah kakak-kakak dia keluar bilik sebab terdengar suara adik-adik dia ni menangis. Lepas tu dengar bunyi ketuk pintu bilik mak ayah dia yang macam nak roboh pula masa tu. Diorang ni pun sebenarnya terkejut juga bila tengok si Akmal dengan adik dia ni menangis teresak-esak. Macam tak ada sebab kan, malam-malam buta tiba-tiba tengok korang ni menangis teresak-esak. Lepas suasana jadi tenang sikit, si Akmal ni pun ceritakanlah apa yang terjadi kat dia malam tu, apa yang dia nampak malam tu. Mak ayah dia pula bila mendengarkan cerita si Akmal ni pun, diorang pun suruhlah si Akmal ni dengan adik dia tidur je kat bilik diorang tu. Tak payahlah tidur dekat hall. Dipendekkan cerita, di pagi hari selepas kejadian malam dia tu, ayah si Akmal ni pun pergilah kat tempat yang si Akmal bagi tahu dia ternampak susuk tubuh bayangan hitam tu yang sedang cangkung kat laman rumah dia. Bila bapa Akmal ni pergi periksa kat area kawasan tempat tu, bapa dia ni sebenarnya pun jadi hairan guys. Korang nak tahu tak kenapa dan apa sebabnya ayah dia ni jadi hairan? Sebab sebelum malam kejadian tu, time petangnya tu, ayah dia ada letak beberapa batang tebu yang baru ditebang tau. Tapi belum diproses ataupun dipotong kat laman rumah dia tu pun. Dia letak betul-betul kat lokasi yang Akmal nampak bayang-bayang hitam tu. Yang membuatkan ayah dia pelik, seingat dia, batang tebu yang dibawa daripada kebun semalam petang tu masih lagi belum dipotong kecil-kecil. Tapi apa yang terjadi pada pagi tu, kesemua batang tebu yang belum dipotong tu dah dipotong menjadi saiz-saiz yang kecil-kecil dah. Pelik kan? Itu yang ayah dia herankan sebenarnya. Tengah pula sibuk-sibuk si Akmal dengan ayah dia kat luar yang masih pelik dengan kejadian batang tebu yang dah dipotong kecil-kecil tu, maknya si Akmal ni pula sibuk kat dapur nak sediakan sarapan. Dalam pada tu jugalah mak si Akmal ni terjumpalah pisau dia yang hilang semalam. Elok je pisau tu ada dalam laci almari. Padahal malam tadi tu mak dia dengan kakak dia dah habis geledah dah kat seluruh dapur, termasuklah dekat almari yang dia jumpa pisau tu. Tapi tak jumpa pun pisau tu.
Lepas dari tu, dalam kepala otak si Akmal ni pun terfikirlah, mungkin kejadian pada malam tu adalah punca daripada diri dia sendiri. Mungkin disebabkan dia lah yang bercakap besar dengan kasar sangat gurauan dia dengan kakak dia. Lepas tu, memang si Akmal ni pun dah tak berani lagi lah nak menyakat atau bergurau yang melibatkan makhluk halus ni. Dia jadi serik lah, senang cakap. Aduh, Akmal, oi. Biasalah tu Mal. Kadang-kadang kita ni manalah tahu kan apa perkara yang bakal ataupun akan terjadi. Lebih-lebih lagi bila cakap soal mistik ni, tak ada perkara pun yang akan kita mampu duga. Apa pun abang doakanlah semoga Akmal akan terus tabahlah menghadapi waktu-waktu yang mendatang. Cuba-cubalah lupakan perkara-perkara ni. Cerita pasal Akmal ni yang suka menyakat kakak dia ni sebenarnya mengingatkan aku satu cerita yang mak aku ceritakan kat aku tau. Pengalaman dia masa kecil yang disakat oleh abang dia, pakcik aku lah tu. Cerita berlaku masa mak aku ni masih muda remaja lah. Aku tak berapa ingat lah tahun spesifiknya bila kejadian ni berlaku. Mungkin 40-50 tahun dululah. Lebih kurang umur mak aku belasan tahun masa tu. Kejadian ni berlaku kat kampung Ngeheng, Johor Bahru. Sekarang kampung ni dah roboh dah. Dah jadi tanah rata dah. Tapi tak ada apa projek pun yang buat kat atas tanah tu. Kalau dulu kawasan kat Ngeheng ni masih lagi hutan, sekarang ada setengah-setengah kawasan kampung tu dah pun dibuat jalan raya. Setengahnya lagi masih terbiar lah tanpa apa-apa projek pun. Okay, back to the story. Rumah mak aku duduk ni, rumah tu akulah senang cakap, rumah papan ala setinggan. Kenapa aku cakap macam setinggan? Sebab kedudukan rumah dia tu tak berapa teratur. Tak macam rumah kat kawasan kampung Felda lah. Kat kawasan perkampungan ni, kejap-kejap kau jumpa rumah besar, sebelahnya pula ada rumah kecil, kejap-kejap ada rumah batu, lepas tu ada rumah papan pula. Lepas tu ada macam-macam rumah bentuk dia kat situ. So rumah tu aku ni pula bersaiz sederhana je. Dibina dengan papan. Belakang rumah tu hutan. Hutan yang tak berapa tebal lah zaman tu. Senang cakap hutan-hutan macam semak lah. Kawasan kat situ memang sunyi lah. Memang sunyi dan gelap gelita lah bila waktu malam. Tingkap rumah tu aku pula jenis yang pakai buka. Tingkap daun yang ala-ala macam iklan Adabi tu. Kejap, aku tunjuk sikit supaya korang senang nak faham. Okey, itu sikit lah pasal background rumah tu aku. Kita sambung cerita balik. Nak dijadikan cerita, satu hari tu pakcik aku ni balik daripada kerja. Waktu tu lebih kurang pukul 8 malam masa tu. Sampai je kat laman rumah tu, dia nampak kain cadar masih tak berangkat kat sidayan kat luar tu. Lepas tu pula, dia nampak adiknya dua orang ni tengah rancak berbual kat sebelah tingkap. Sambil bukan main seronok bergelak ketawa, sambil rancak berburak. Apa yang dia gosipkan pun tak tahu. Terus terfikir kat kepala otak pakcik aku ni masa tu, nak menyakat adik-adik dia, nak menakut-nakutkan lah senang cakap. Dia punya plan, dia punya rancangan, dia nak ambil cadar putih yang tersidai kat luar tu, diselubungnya badan dia, tinggalkan kawasan muka je masa tu. Lepas tu dia segah daripada luar tingkap. Dia tahu adik-adik perempuan dia ni memang jenis penakut. Ada dua orang adik perempuan dia yang memang tak kuat semangat. Senar ni mak aku, dan seorang lagi Munah, makcik aku. So dia pun mulakanlah rancangan dia tu. Lepas dia ambil kain dan selubung kat badan dia, dia pun dekatkan diri dia dekat tingkap tu. Teruslah dia panggil nama mak aku, sebab mak aku yang paling dekat dengan tingkap masa tu. Senar, oh Senar. Panggil pakcik aku macam tu. Dia senang cakap macam menyeru lah nama mak aku. Tanpa fikir panjang, mak aku ni pun menoleh lah dia masa tu. Bila mak aku ternampak pakcik aku yang masa tu berpakaian seperti macam lembaga berjubah putih masa tu, pada pakcik aku je tu, menjeritlah dia. Pontianak. Si Munah pula ni, bila dengarkan si mak aku ni tengah menjerit, dia pun sambung lah lagi jeritan tu bertambah kuat. Kecoh lah jadi suasana dalam rumah tu masa malam tu. Lepas kecoh-kecoh tu, nenek aku pun keluar lah. Sekali dia nampak pakcik aku yang cuba sakat adik-adik dia. Bebel lah nenek aku masa tu. Tapi dalam masa yang sama, gelak jugalah mengenangkan dua anak dia ni yang penakut ni. So pakcik aku ni cakap lah masa tu, lain kali jangan biarkan kain tu bersidai sampai malam sampai kat luar. Barulah mak aku ni dengan makcik aku ni sebenarnya teringatkan sebenarnya memang dia lupa nak angkat jemuran kat luar tu. So membebel jugalah nenek aku kejap masa tu. Nak dijadikan cerita, lepas makan malam, lebih kurang jam 10 malam lah masa tu,
Dua ni adik-beradik melepaklah kat tepi tingkap tu sambil berborak adik-beradik. Masa tu pakcik aku ni yang duduk kat tepi tingkap. Mak aku pula duduk sebelah pakcik aku, tapi muka dia menghadap ke dinding. Makcik aku ni seorang lagi ni pula, Munah ni, menghadap betul-betul ke arah pakcik aku ni. Tengah-tengah rancak berborak ni, tiba-tiba pakcik aku ni terdengar ada orang panggil nama dia daripada luar rumah, dekat halaman rumah tu. Dia pun tolehlah keluar tingkap. Dengan tiba-tiba, tanpa cakap sepatah haram apa pun, pakcik aku ni terus lari lintang pukang masuk ke bilik dia. Yang sebenarnya pakcik aku seorang je yang dengar orang panggil nama dia masa tu. Makcik aku dengan mak aku tak dengar apa-apa pun. Bila makcik aku ni nampakkan pakcik aku ni berlari ke arah bilik, dia pun pelik lah sebenarnya. Kenapa pakcik aku ni lari lintang pukang tiba-tiba? Nak buat prank lagi ke? Tak fikir panjang, makcik aku ni pun pergilah jengahkan kepala dia tu dekat luar tingkap pula. Astaghfirullahalazim. Sebiji macam apa yang pakcik aku buat nak menakutkan mak aku awal-awal tadi tu. Satu susuk tubuh berjubah putih yang nampak ni hanya bahagian muka je masa tu. Yang lain ni semua berselubung, betul-betul berdiri depan laman rumah. Terkaku makcik aku kejap masa tu. Tak berapa lama lepas tu dia terus jerit sekuat-kuat hati dia. Yang mak aku pula masa tu dah panik sangat ni, tak tahu nak buat apa-apa. So dia aja kat situ. Tengah riuh dengan jeritan makcik aku tu, benda tu pun dalam masa sama mengilai-ngilai lah kat luar rumah. Masa ni nenek aku dah sampai depan pintu rumah rupanya. Rupa-rupanya pakcik aku tadi bukanlah lari masuk bilik. Dia lari pergi panggil nenek aku sebenarnya. Masa tu kebetulan atuknya tak ada. Tak tahu pula dia pergi mana. Lupa pula aku nak tanya mak aku masa tu. Nenek aku ni pun pada awalnya tadi macam tak kisah sangat pasal pakcik aku yang menyakak adik-adik dia ni kan. Dengan tiba-tiba terus membebel dekat pakcik aku ni. Bising betul lah nenek aku dengan pakcik aku ni yang menyakak adik dia yang pura-pura jadi hantu masa tu. Yang mak aku dengan makcik aku pula kena bebel pasal biarkan jemuran sampai ke malam. So guys, begitulah kisah daripada mak aku yang aku share sikit dengan korang. Bermula dengan hanya gurauan je, akhirnya jadi betul-betul. Okey, berakhirlah dua kisah yang aku dah sampaikan kat korang malam ni. Kisah pertama, kisah si Akmal ni yang mula-mula menyakat kakak dia. Bila malam dia pula yang terkena dengan gangguan tu. Dan satu lagi kisah pakcik aku yang duk sakat mak aku, lalas benda yang sama menyerupai dia, sakat dia balik pula. So moral of the story, korang kalau nak bawa bergurau pasal benda-benda macam ni, hati-hati sikit guys. Jangan sampai jadi macam Akmal ataupun pakcik aku ni. Ni pesanan ikhlas daripada aku. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Okay, buat kawan-kawan aku yang dah pun subscribe channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang je guys. Mana-mana kawan yang nak kongsikan pengalaman mistik korang tu, tak kira seram ke ataupun seram-seram sejuk ataupun macam mana yang korang fikirkan pun, korang boleh je kongsikan kat aku melalui akaun sosial media aku yang aku dah pun tulis dekat description ni guys. Jangan lupa add sekali kat sosial media aku guys. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.